Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, bersyukur kita kepada Allah kerana pada pagi yang penuh dengan keberkatan kita diberikan kesempatan untuk menghadiri majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat ilmu dan juga panduan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, seperti biasa kita akan merujuk ayat-ayat daripada suratul Baqarah, ayat-ayat pilihan, dan pada pagi yang berkat ini kita memilih ayat 222. Ayat 222 daripada suratul Baqarah 222. Kita ambil sedikit daripada ayat ini. Ayat ni yang agak panjang tapi pengajarannya penting. Kita tengok dahulu ayatnya, kemudian terjemahannya dan sedikit huraian dan tafsiran daripada ayat ini. 222 daripada suratul Baqarah, juzuk yang kedua. Juzuk yang kedua daripada suratul Baqarah 222. Surah yang kedua, suratul Baqarah ni surah yang kedua, ayat 222. 222. Senang kita nak ingat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adha. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Itu ayat suratul Baqarah 222. Kita tengok apa terjemahannya. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad. Kuliah yang lepas, kalau tuan-tuan masih ingat, kita bercakap tentang larangan bertanya. Jangan bertanya seperti mana Bani Israel. Walaupun pada asalnya ada larangan banyak bertanya, kita dah ulas bahawa larangan bertanya ini merujuk kepada soalan yang tidak berfaedah, soalan yang tidak berkait dengan keadaan yang sebenar, atau soalan untuk mempermain-mainkan agama, ataupun soalan untuk mengelak daripada melakukan perintah. Soalan yang kita katakan bertujuan untuk bermain-main lah. Soalan mengarut, soalan yang tak ada faedah. Itu perangai Bani Israel. Tanya nak lepas diri, bukan tanya nak beramal. Ini masalah besar Bani Israel.
Walau bagaimanapun dalam Islam, jika soalan itu penting, bermanfaat, berkait dengan hukum, benar-benar perlu kepada penjelasan, memang kita diperintahkan untuk bertanya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikr, bertanyalah kamu kepada ahlinya. Setiap bidang ada ahlinya. Jika yang berkait dengan perubatan, kesihatan, ahlinya adalah doktor yang bertauliah, doktor yang ada kelayakan, doktor yang benar-benar mempunyai ilmu yang berkaitan dengan perkara tersebut. Kalau berkait dengan ekonomi, ahli ekonomi lah. Kalau berkait dengan hukum hakam, para ulama, dan juga mufti-mufti ni yang tu kita rujuk soalan kita. Jadi maksudnya perintah bertanya ni memang ada dalam Al-Quran. Bahkan Allah melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikut, melakukan ataupun membuat sesuatu yang mana kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Ilmu tentangnya. Jadi jangan kita bercakap, jangan kita buat, jangan kita ikut sesuatu yang kita tak ada ilmu. Tawakuf. Tawakuf. Apa nama tawakuf? Kita berhenti setakat yang kita tahu. Jangan kita lajak lebih daripada ilmu yang kita ada. Ini prinsip dalam agama. Kalau kita tak tahu, kita jangan ulas. Kalau kita tak tahu, kita jangan masuk dalam perkara tersebut. Itu perintah ataupun prinsip yang diajar oleh Al-Quran. Macam mana kita nak mengangkat kejahilan tersebut? Mengangkat kejahilan dengan bertanya. Sebab itu Nabi menyebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Shifa'ul ai su'al. Nabi kata, Shifa'ul ai su'al. Ubat kepada bertanya adalah apa dia tuan-tuan? Ubat kepada bertanya. Ubat kepada jahil adalah bertanya. Shifa'ul ai. Ubat kepada kejahilan itu adalah bertanya. Bukan silap cakap. Nak tengok tuan-tuan tidur ke tak? Nah? Okey. Jadi sekarang ni kita tengok masalah zaman sekarang ni banyak perkara yang mengelirukan. Kan? Bahaya. Terutama sekali dalam zaman yang serba canggih ni. Pasal itu saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan, apabila dia berhubung dengan perkara yang memerlukan pandangan dalam ahlinya, daripada ahlinya, rujuk ahlinya. Jangan tanya sebarangan orang. Kalau tuan-tuan nak beranak, tuan-tuan tanya siapa? Jangan tanya saya. Tuan-tuan jangan tanya saya kalau tuan-tuan nak beranak. Dia kata saya ni nak beranak ustaz, nak buat macam mana? Jangan tanya saya, tanya pakar perubatan. Lebih khusus pakar obstetric and gynecology. Jangan tanya pakar tulang, ortopedik. Bolehlah juga nak tanya sikit-sikit, tapi dia tak pakar. Dia bab-bab patah tulang. Maksudnya ada rujukan, ada ahlinya. Orang yang di dalam bidang-bidang tertentu ini keilmuan mereka diakui, maka rujuklah mereka. Dan jangan kita buat keputusan memandai-mandai. Kan? Nampak? Okey. Itu antara prinsip dalam agama, bertanya kepada ahlinya. Jadi sahabat mari tanya kepada Nabi. Mereka di sini merujuk kepada yas'alunaka. Kalau tuan-tuan jumpa perkataan wa yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau. Engkau itu merujuk kepada siapa?
Tak disebut dalam ayat ni engkau tu siapa, tetapi kita tahu engkau di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan baca dalam Quran, dia sebut perkataan mereka bertanya kepada engkau ataupun katakanlah oleh engkau, dia merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa kita kata Nabi? Kerana Al-Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Jadi bila dia bercakap engkau di situ merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita rasa kita pula. Kahar tu dulu saya selalu sebut. Kahar Abdul Jalal yang menjadi rasul umat Melayu. Orang Melayu ni hebat. Kita dah berenang Selat Inggeris, kerabat Gunung Everest, macam-macam orang Melayu ni. Sakan kita ni. Di antara kehebatan kita ada rasul daripada kalangan orang Melayu Bumi Putera. Rasul kuota Bumi Putera. Jangan main-main. Bila orang tanya pada dia mana ayat yang melantik dan memilih saudara sebagai rasul, ayat mana, wahyu mana, dia kata rujuk pada surah Yasin. Saya selalu bagi contoh. Dia kata innaka, sesungguhnya engkau, laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah daripada kalangan rasul-rasul kami. Innaka laminal mursalin. Cuba baca ayat ni. Cuba tengok terjemahan. Sesungguhnya engkau daripada kalangan rasul. Dia merujuk kau tu kepada saya. Ayat ni kalau semua orang baca tuan-tuan, semua pakat jadi rasul lah. Kalau tuan-tuan baca pun seolah-olah dia tuju kat tuan-tuan. Innaka, sesungguhnya engkau. Maka rasul belakalah kita. Maka sebab itu salah satu benda yang sangat berbahaya apabila membaca ayat Al-Quran kemudian menafsirkannya dengan akal. Ini sangat berbahaya. Pasal itu Nabi kata, man qala, sesiapa yang bercakap fil Quran, berkait dengan Al-Quran, tafsiran Al-Quran, maksud Al-Quran, huraian Al-Quran bira'ih, dengan akai dia ke diri tanpa merujuk kepada hadis, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka sedialah tempat duduknya di dalam neraka. Au kama qala. Ini sangat bahaya, peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tengok tuan-tuan, mereka bertanya. Siapa mereka? Siapa yang bertanya kepada Nabi? Tidak lain dan tidak bukan para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan dalam Quran banyaklah yas'alunaka 'anil yas'alunaka 'anil khamr, mereka bertanya tentang arak. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya tentang anak bulan. Yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya tentang anak yatim. Banyaklah ayat-ayat yang berkait dengan mereka bertanya. Maksudnya budaya bertanya di kalangan sahabat sangat subur, dan mereka bertanya perkara yang benar-benar mereka nak amal lah, bukan seperti Bani Israel. Wa yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, yakni berkaitan dengan apa? Anil mahid, berkaitan dengan darah haid, berkaitan dengan darah haid. Hukum hakam berhubung dengan darah haid. Ini pun kita nak kena gabung jalin di antara pendapat para ulama dengan pendapat ahli kesihatan. Kerana haid berkaitan dengan kesihatan. Sebab itu kadang-kadang fatwa yang berkaitan dengan darah haid ni, kebanyakan ahli agama, ahli fatwa ni, bila mereka nak buat keluar hukum, mereka akan rujuk juga kepada ahli perubatan, seperti memakan pil perancang,
seperti memakan pil penahan haid, kan? Ini juga perlu kepada pandangan ahli kesihatan. Sesiapa yang nak merancang keluarga, nak memakan pil-pil ataupun nak mengambil alat-alat untuk merancang kehamilan ni, dari sudut hukum dia kena rujuk para ulama. Para ulama nak kena tahu pasal apa dia nak merancang. Lepas tu bila dah para ulama benarkan, bukan boleh merancang tak ketahuan hala ni. Pasal apa yang tak mau beranak ni? Dia kata tak mau beranak lah, saat ni gemuk tak elok. Dia kata tak mau beranak-beranak ni menjejaskan kelangsingan badan. Tak boleh Jadi para ulama nak tahu sebab apa merancang. Dia kata saya ni ustaz kena merancang sebab saya mengalami darah tinggi. Sangat berisiko orang yang darah tinggi. Umur saya pun 40 lebih dah. Jadi kalau saya tak merancang, bahaya. Sebab apa? Sebab suami saya ni memang jenis tak merancang. Kan? Dia kena cerita kat ustaz macam tu. Jadi orang yang umur dah lewat ni, ada darah tinggi, ni berisiko. Jadi para ulama, ahli-ahli agama bila dengar macam tu, maksudnya dia punya mudarat tu besar, mereka akan benarkan dia merancang. Dari sudut hukum boleh merancang. Lepas tu nak merancang macam mana? Yang ni kena rujuk ahli perubatan. Nak makan apa, nak ambil apa yang sesuai, dia kena ada gabungan tu. Bukan boleh buat sebarangan. Dalil boleh merancang apa dia, tuan-tuan? Bukan kita syok-syok kata boleh merancang. Apa dalil kita boleh merancang anak ni? Berdasarkan kepada perbuatan sahabat yang melakukan azal. Apa dia tu azal? Iaitu memancut di luar daripada saluran. Kan? Sahabat kata, nahnu kunna na'zal wal Quran yanzal. Kami melakukan azal. Azal ni maknanya dia bila dia climax, dia nak apa? Dia nak pancut tu, dia pancut di luar dalam keadaan Al-Quran turun. Maksudnya apa? Allah tak laranglah perbuatan tu. Kalau perbuatan tu tak boleh, mesti Allah larang. Tuan-tuan faham tak? Jadi bila Allah larang tak boleh lah. Tapi bila mereka duk buat benda tu, Quran tak turun larang, maksudnya perbuatan tersebut boleh. Itu salah satu daripada kaedah merancang kehamilan. Maksudnya dari sudut Islam bolehlah merancang kehamilan. Yang ni tuan-tuan kena rujuk, ada satu jabatan lembaga penduduk, perancang penduduk kebangsaan ni, kena rujuk di situlah. Tapi asalnya bila kita berkahwin memang kita disuruh untuk melahirkan anak, kan? Okey. Jadi mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid, tentang darah haid. Qul, jawablah kepada mereka wahai Muhammad, huwa, sesungguhnya haid itu adza, sesuatu yang kotor. Haid ni kotor. Darah tu kotor. Maka fa'tadilun nisaa fil mahid, maka jauhilah isteri-isteri kamu ketika mereka haid. Tuan-tuan, di sinilah bermulanya masalah besar negara. Apa dia? Ceritanya macam ni. Ada di kalangan ajaran-ajaran terdahulu yang bersikap ekstrim, dan sampai sekarang pun ada. Apabila ada di kalangan wanita-wanita, yakni isteri-isteri mereka haid, mereka faham fa'tadilun nisa tu dengan maksud kuarantin. Maksudnya apa? Dan sekarang ni ada di sesetengah tempat di India, di Bangladesh, dan yang terkini di Nepal sampai mati, iaitu mereka buat satu bilik, satu rumah khas, dan mati perempuan tu mati.
Baca dalam surah Kabak tengok. Bila haid saja, ini perangai siapa? Kalau tuan-tuan buka tafsir Ibnu Kathir, dia sebut. Perangai siapa tuan-tuan? Perangai mengasingkan isteri atau wanita haid, pi kurung dalam satu tempat, tak luak terus, asing terus, tak duduk sekali terus, adalah perbuatan budaya adat orang Yahudi. Orang Yahudi. Orang Yahudi, bila wanita-wanita mereka haid, maka dia akan dikuarantinkan. Maksudnya tak boleh bercampur, tak boleh duduk sekali, tak boleh bergaul dengan suami dan keluarga yang lain. Pi duduk satu tempat, kurung dia. Makan sekali tak boleh, tidur sekali tak boleh, duduk sekali tak boleh nak pegang apa semua ni. Kalau dia pegang ke, dia sentuh ke, dia duduk ke, terus benda tu jadi kotor. Melampau lah, hulu sampai tera tu. Ini Yahudi. Jadi maksudnya, sebahagian sahabat ataupun di kalangan orang Arab, mereka duk faham macam tu. Mereka duk faham apa? Mereka duk faham, kata kalaulah mari haid, kita kena pergi kurung mereka ni dalam satu bilik. Kita kena kuarantin, perasin. Oi, mana bini hang? Lama tak gelih, awak main seorang kenduri. Kan? Kena dia haid, time kenduri banyak, duk nampak kita seorang, ya, ataupun bawa orang lain. Ya. Dia mana dia bini? Dia kena kuarantin. Awak sakit apa? Dia haid. Jadi tak boleh main. Kenduri pun tak bawa main. Kan? Jadi ini amalan, budaya, pegangan Yahudi. Dan selain daripada Yahudi, kita tengok Hindu pun buat benda ni. Hindu buat benda ni. Orang Melayu saya tak tahulah macam mana. Kan? Dulu-dulu orang Melayu tak tahulah macam mana. Mereka buat juga perangai lagu ni, kita tak tahulah. Kan? Melayu-Melayu lama dulu ni. Tapi Melayu yang lah ni dah ada ilmu apa semua ni, tak ada lah, kita tak dengar lah. Cuma lagi saya nak sebut juga, ada juga hak melampau tu. Ada juga melampau tu. Tang mana saya kita sebut sikit. Tak boleh sebut habis. Okey. Jadi sahabat ni, antaranya Usaid bin Hudhair dengan Ubbad bin Bashir, depa mai tanya dekat Nabi SAW, bolehkah kami berjima dengan isteri kami semasa haid supaya amalan kami berbeza dengan Yahudi? Ini pun sakan juga. Dia kata kalau Yahudi tak mau sentuh langsung, kita ni nak bagi belain dengan Yahudi, boleh tak kita bersetubuh? Nabi kata tak boleh lah sampai tera tu. Turun ayat ni pasal soalan mereka ni lah. Islam pertengahan. Dikatakan Yahudi tak sentuh langsung. Tahu jauh terus. Kristian dia tak kira hijau ke, kuning ke, merah ke, dia jalan serupa tu je. Islam di antara melampau ni, dia tak benarkan kita bersetubuh. Tapi apa dia yang dia benarkan? Ini kita nak bagi clear. Islam huwa adha, dia kotor. Fa'tadhilun nisa, jauhi wanita.
Jauhi di situ kalau kita silap faham atau baca literal. Literal ni baca betul macam tu, kita akan jadi Yahudi lah. Macam tu Quran kan boleh faham ikut akal. Kalau kita baca jauhi wanita, kan? Kita akan asingkan bini kita. Tak. Jauhi di situ bila kita rujuk dalam hadis-hadis, antaranya hadis Aisyah, hadis-hadis wanita-wanita isteri-isteri Nabi yang lain. Depa kata apa? Apa yang Nabi tak buat dengan kami masa haid kecuali apa? Bersetubuh. Ni saya nak abang kat tuan-tuan, ni nak ajak hukum, bukan suruh buat. Dengar bagi elok. Dia tahu aku pun naknya tak mau nak buat apa-apa ni, tapi dah Nabi buat, dah ustaz ajak aku nak buat lah. Hang kena faham jugalah. Duk tenyeh kot tu pula. Ni kita nak habaq hukum. Macam kita habaq lah boleh menikah 4. Tapi kita suruh dah. Dia balik habaq kat bini dia, kita suruh. Dia kata aku ni tak mau menikah hang seorang pun cukup dah. Tapi ustaz bila dia mengajak, dia duk habaq menikah 4 boleh, menikah 4 boleh. Dalam Quran benarkan menikah 4. Aku pun terpaksa lah, bukan aku mau sangat. Tapi dah agama suruh. Bila yang agama suruh? Agama benarkan dengan suruh lain. Siapa nak pergi makan pagi ni, bolehlah kita benarkan. Tapi siapa yang nak balik pun tak apa. Dia kata aku tak mau makan, nak puasa, tapi depa suruh aku makan. Tuan-tuan kena faham elok-elok. Nabi benarkan kita bila isteri haid. Nabi kata apa? Tuan-tuan dengar bagi elok, supaya tuan-tuan tak lajak lebih pada laju. Sekejap lagi silap faham pula bagi-bagi ni. Celik sikit. Isna'u kulla syai' illa nikah. Illa nikah. Nabi kata, lakukanlah apa sahaja yang kamu nak bersama dengan isteri kamu, melainkan hubungan badan ataupun jima'. Ini maksud jauhilah wanita. Jauhilah wanita dengan maksud apa? Dengan maksud jima'. Jadi yang tak bolehnya apa? Berjima'. Lain daripada tu ni sial lah orang tak menikah kan. Tapi kita nak kena cerita jugalah hukum. Sekejap lagi dia berkata, dah kalau tak boleh jima' nak buat apa? Banyak benda boleh buat. Bercumbu rayu. Aisyah kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur satu selimut dengan isteri-isterinya walaupun mereka dalam keadaan haid. Maksudnya mereka ni kotor dari sudut apa? Dari sudut darah tu saja. Tetapi tubuh badan mereka, diri mereka itu tidak kotor. Saya dipahamkan orang Melayu dulu. Orang Melayu dululah, Melayu yang uneducated tu, yang tak berpendidikan tu. Bila haid, mereka pun ada juga benih-benih Yahudi. Saya ingat bukan benih-benih Yahudi. Pasal Yahudi nak main kot mana tanah Melayu ni, payah nak jumpa. Benih-benih Hindu. Pasal kita ni ada susur galur Hindu. Lenggang perut, bersanding apa semua ni tok nenek kita lah Hindu tu. Kan? Pasal itu kadang-kadang betul lah juga mereka kata Hindu ni memang asal di tanah Melayu ni kan. Kita ada apa? Candi apa tu? Lembah Bujang kan. Jadi banyaklah tuan-tuan pun cek balik kot tuan-tuan. Tak tahulah kan. Sesak-sesak asal pada memang Hindu lah kan. Banyak kita tengok ni Melayu ni dia dekat dengan Hindu. Dia dekat dengan Hindu kan. Jadi nak ceritanya, orang Melayu dulu katanya, tak tahulah betul tak betul, orang katalah. Kalau tak betul alhamdulillah. Bila wanita haid, dia tak boleh masak. Dia tak dibenarkan memasak, tak dibenarkan menyentuh makanan ni. Sebab diri dia tu kotor.
Oh, ini syakan lah. Satu diskriminasi, penganiayaan, penindasan. Lepas tu tak boleh kerak kuku lah masa haid ni. Ada juga depa petua lagu tu. Tak boleh kerak kuku masa haid. Tak boleh gunting rambut masa haid. Orang haid ni hanya tak boleh semayang dengan puasa. Lain daripada tu Nabi benarkan. Kalau dia pergi buat haji, satu lagi tawaf. Adalah 2-3 benda. Tapi yang asasnya yang tu. Selain daripada tu, orang perempuan kalau dia haid, go. Jalan. Yang suami pun pegang isteri, cium isteri, peluk isteri, semua yang tu tak ada masalah. Yang tak bolehnya hubungan hubungan ni lah, hubungan kelamin ni. Itu tak boleh. Sebab Arab dulu, ini pasal tu Quran sentuh bab ni. Arab dulu mereka tak makan dengan isteri mereka. Yang haid ni lah. Tak makan dengan isteri mereka. Tak tidur dengan isteri mereka. Tak tinggal bersama dalam satu rumah. Isteri-isteri mereka ini kalau haid diasingkan. Perbuatan jahiliah ini samalah seperti mana Yahudi dan Majusi. Majusi. Jadi Islam bila dia dia telah batalkan pahaman ni. Dia telah tolak pahaman melampau ekstrim ni. Dia kata depa ni tak ada masalah. Boleh nak tidur sekali, nak makan sekali, depa nak masak ke tak ada masalah. Kadang-kadang buat akal saja. Dia tahu hang haid tu, nak masak tak boleh. Nak buat apa tak boleh, kena cari orang masak lain ni. Tengok akal tu. Ada satu gambar depa hantar kat saya. Ini semua nakal lah kan. Depa kata apa? Dalam tu dah dialog lah. Satu perempuan tua duduk atas kerusi roda dengan laki dia. Kemudian ada perempuan lain duduk pegang kerusi roda, lepas tu duduk pegang dia. Dia kata alhamdulillah lah. Kan ramai jamaah dalam rumah ni. Boleh tolong menolong ketika sakit. Faham tak tuan-tuan? Nak harap ke anak-anak tak ada dah. Cuma adalah kawan-kawan seperjuangan. Ayat tu. Kawan-kawan seperjuangan. Nampak? Depa tanya, kita mengajak, kita kata boleh suami mandikan isteri ketika mati. Isteri mandikan suami. Anak tak boleh. Kalau anak perempuan nak mandikan pak dia tak boleh. Anak laki-laki nak mandikan mak dia tak boleh. Nak mandikan orang mati ni kena sama jenis. Kecuali yang boleh lawan jenis ni, bini nak mandikan jenazah suami. Satu orang isteri dia kata, ustaz, macam mana kami nak mandikan jenazah suami? Tak makan cekak lah seorang. Berat nak mandi, macam mana suami? Jadi kalau tak mau berat, tak mau susah, orang tua-tua kata yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjin. Seorang pegang pek ayak, seorang tonyoh, seorang angkat, seorang lagi mawang. Cantiklah. Tolong menolong. Faham ke tak? Jadi yang suami pun bila dia nak kahwin, dia buat alasan. Aku ni bukanlah galak sangat. Hang seorang pun cukup. Aku fikir nu kemati nanti nu, kesian kat hang nak pesah seorang-seorang. Kan? Ini juga bagus. Alasan Islamik. Dia panggil tunggang agama. Dia punya nafsu, dia guna agama. Kan? Dia kata kalau nak cari siapa yang pergi menikah muda, kalau aku nak cari lagu hang
sakit lutut apa semua, tak ada guna lah juga. Nak cari hak kemah lah sikit. Kan. Tak apalah tuan-tuan. Lagu mana pun selagi halal, kita tak boleh larang lah kan. Kita pun mengaji dah semalam. Matahari sejengkai atas kepala, kena ada payung. Payung kok mana saya tak tahu. Boleh payung ada. Kan. Jadi apabila turun perintah ayat ini, turun perintah ayat ni, berlaku masalah. Apa dia? Sebahagian Arab Badui, kalau kita tengok dalam setengah tafsir, dia kata apa? Ada yang silap faham. Tuan-tuan, bila Quran turun, ada tak sahabat yang silap faham? Ada. Kes dia apa? Sebagai contoh, imsak, sahur. Kan? Makan dan minumlah. Makan dan minumlah sehingga jelas benang putih daripada benang. Ada sahabat buat apa? Dia hampak benang putih, dia hampak benang hitam. Benang betul. Quran sebut benang, yang dia maksudkan cahaya matahari tu. Dia tutup apa semua, dia hampak, dia makan sampai nampak benang tu. Nabi kata, oi lama hang sok. Sok hang kalau pakai gaya tu lama. Dia silap faham, dia ingat benang. Dia makan, dia kata, tak apa, tak kelih lagi benang ni. Makan lagi, tak kelih lagi benang ni. Dia cerita kat Nabi, oi melampau. Tuan-tuan, kalau buat lagu tu pukul 9 tak kelih, duduk dalam rumah pula tu. Jadi bila turun ayat ni, berlaku apa? Sebahagian Arab Badui jauh terus bini dia apa? Dia berkata, Masya Allah pula Rasulullah, oi, awak ah. Jadi masalah lah bini kami kena tak luar. Nabi kata, siapa yang suruh tak luar? Awak yang pergi faham lagu tu. Maksud jauhilah wanita ketika haid merujuk kepada hubungan suami isteri, yakni jima'. Bukan jauhi itu maknanya asingkan mereka, tak. Dan saya nak pesan juga pada wanita-wanita yang haid ni, apa dia? Kita bila haid, wanita-wanita kena ingat, Allah hanya larang, haramkan kita semayang dengan puasa. Lain daripada tu tak ada masalah. Wanita haid ni kadang-kadang tak tahu nak buat apa. Duk teriak di Rubin Guri. Tak tahu nak buat apa. Habis sangat pergi langut TV. Wanita haid boleh zikir. Zikir pagi petang jangan tinggal. Boleh zikir. Lagi doa. Ini sa-sa, orang paling kata sa-sa, kata haid. Ambil Quran, tutup buku-buku, tutup kunci dalam setboard. Terus. Tak buat apa langsung. Kita duk perhati, wanita haid tak buat apa langsung. Baca Quran dak, meratik dak, doa dak. Habis dengan doa-doa lain pun tak baca. Doa naik kenderaan pun tak baca. Ni ada sebagian wanita. Laki dia tanya, baca doa naik kereta. Subhanallazi sakhar. Nak baca aku mana haid ni? Makan pun tak bismillah. Pasal itu yang lajak lebih. Nak ceritanya kesalahpahaman. Aisyah tanya dekat Nabi, dia kata dia haid. Kalau dia jumpa Lailatul Qadar ni, setengah orang perempuan ni, mai bulan puasa, tak lama dah, awal bulan 5 ni, kita ada 2 bulan je lagi. Mai bulan puasa dia haid. Haid pula malam-malam akhir. Dia syok lah. Dia syok.
10 terakhir mai haid. Pasal apa? Dia bolehlah pergi beli baju raya semangat sikit, dah boleh minum, makan. Cergah lain macam ya. Malam bantai leno. Kita nak buat apa no? Dah haid. Nak cari Lailatul Qadar pun haid. Leno. Aisyah tanya Nabi. Dia tak boleh semayang haid apa semua ni, nak buat apa? Nabi suruh dia doa. Wanita haid boleh doa. Tak salah. Nabi kata dekat Aisyah, if'ali ma fa'ala al-hajj. Dia haid. Dia haid. Dia kata apa yang dia boleh buat ni? Masa tu dia pergi buat haji. Nabi kata, if'ali ma fa'ala al-hajj. Engkau buatlah apa sahaja yang orang haji buat, melainkan tawaf. Semua boleh buat. Meratib, zikir, doa dan sebagainya. Kan? Baca Quran. Tidak ada larangan. Dia larangan. Yang tak bolehnya salat, puasa dan sebagainya. Okey. Jadi dalam hal ini, wanita yang haid, mereka itu hanya kotor pada bahagian dan saluran yang berkait sahaja. Islam tidak melarang suami menggauli bersama, bercampur dengan isterinya, melainkan melakukan hubungan badan. Kita tengok sedikit tuan-tuan. Apabila arahan ini turun, orang-orang Yahudi berasa sangat marah. Dia berkata apa? Dia berkata Muhammad ni tak ada benda yang dia tak berlawan dengan kita. Nabi ni salah satu daripada sikap dia, apa yang Yahudi buat, dia akan berlain, berselisih. Dia tak suka tiru. Yahudi semayang buang kasut, dia semayang pakai kasut. Yahudi menghadap Baitul Maqdis, dia doa Baitullah, Masjidil Haram. Banyak. Nabi kata khalif al-Yahud. Apa yang Yahudi buat, kita buat berlain. Yahudi puasa 10 Muharram. Yahudi puasa 10 Muharram. Dia puasa 9 dan 10. Apa sahaja Yahudi buat kot ni, Nabi akan buat kot lain. Tuan-tuan, Yahudi bila wanita dia haid, dia tak sentuh langsung. Nabi bila isteri dia haid, semua dia buat, melainkan jima. Yahudi kata tengok, kita tak sentuh, dia sentuh. Kita asingkan isteri, dia bercampur dengan isteri dia. Ini nak menunjukkan betapa Islam ini satu agama yang tak sama dengan mana-mana agama. Maka sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak bincang berkaitan dengan darah haid, dia sangat panjang. Cuma saya nak bagi tahu berdasarkan kepada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan bahawa haid adalah suatu kekotoran dan ada hukum bagi pasangan suami khususnya menjauhi isterinya. Sampai bila? Wala taqrabuhunna, janganlah kamu sentuh, yakni janganlah kamu hampiri mereka, bersetubuh dengan mereka sehinggalah suci. Apabila mereka suci, datangilah mereka seperti mana yang Allah perintahkan. Sesungguhnya Allah suka orang-orang yang bertaubat dan Allah suka orang-orang yang menyucikan dirinya. Nampak? Ini suatu hukum berkait dengan haid. Dan tuan-tuan, tidak ada mana-mana agama dalam dunia ini yang mengajar, mengatur, menyusun hukum berkaitan dengan haid yang lebih baik dan lebih lengkap. Saya bagi sebagai satu penutup, kenapa Allah larang kita bersetubuh ketika haid? Bila kita tanya pada ahli-ahli perubatan, hubungan kelamin suami isteri ketika haid sangat berisiko tinggi dari sudut jangkitan kuman dan juga kesihatan. Sangat berisiko. Sangat berisiko. Sebab itu Islam tak benarkan kita berhubung dengan isteri dalam arti kata hubungan kelamin ketika mereka haid. Ini satu benda.
Dan ini memberi ruang kepada wanita untuk apa? Tuan-tuan, dia berkait dengan hormon. Memberi ruang kepada wanita untuk apa? Mengeluarkan kekotoran yang Allah Ta'ala jadikan secara tabi'i. Maknanya benda tu berlaku secara fitrah. Dan kita dapati wanita yang haidnya teratur, wanita yang haidnya apa? Yang haidnya elok adalah wanita yang sangat sihat. Sebab itu wanita ni dia akan mula mengalami kesakitan dan mula mengalami masalah kesihatan ni apabila dia berhenti daripada datangnya haid atau kita sebut sebagai menopause. Jadi sebenarnya haid ini bukan menghalang wanita daripada beribadat, atau bukan ada anggapan haid ni hukuman. Berdasarkan cerita apa? Mereka kata haid ni Tuhan nak hukum orang perempuan. Pasal apa? Pasal apa Tuhan nak hukum orang perempuan? Bisa dengar tak cerita ni? Kalau tak bisa dengar, baguslah. Maknanya tuan-tuan ni hanya dengar yang sahih. Ataupun yang kedua, ataupun jenis tak mengaji. Dia tak mengaji ni dia tak dengar lah kan. Mungkin tuan-tuan ni, saya ni dengar banyak tapi hak ni tak pernah dengar. Pasal saya ni telinga, kalau benda-benda mengarut ni saya tak dengar lah. Mereka kata Hawa, kenal Hawa? Hawa isteri Nabi Adam, bila dia makan buah halkum, Tuhan hukum dia. Orang laki-laki lekat jadi buah halkum. Ni buah khuldi. Berasa tak buah khuldi? Ni buah khuldi. Buah khuldi ni. Yang peliknya Adam makan satu tapi banyak pula buah khuldi. Orang perempuan pergi jadi mana? Orang perempuan tak ada halkum. Ada orang perempuan ada halkum? Dia kata bini saya ada halkum Ustaz. Ambil X-ray tengok. Dia kata bini dia ada buah halkum. Suruh pergi X-ray tengok. Kok jadi sajak. Orang perempuan jadi payudara. Lepas tu Tuhan hukum lagi. Berdarah. Ini semua hukuman Tuhan. Yang makan pokok tu Nabi Adam dengan Hawa. Yang kena hukum ni kita pasal apa? Orang lain yang salah, orang lain kena hukum. Ni cerita siapa? Patutlah cek punya cek mai daripada cerita Israiliyat. Yang tuan-tuan duk dengar. Dia kata ustazah duk cerita, ustazah tu pun Israiliyat juga. Duk cerita benda-benda ni. Jadi orang perempuan pun dia ada satu silap faham. Ini hukuman Tuhan untuk orang perempuan. Satu Tuhan nak ajak orang perempuan ni. Mai darah. Sebenarnya ini satu rahmat, kasih Tuhan. Dia keluar darah kotor. Dan tuan-tuan, memang kita ada darah yang tak guna. Dan dia mai, dan kita akan rasa lebih sihat, lebih elok. Dia berkaitan dengan hormon. Betul, bila hormon kita tak betul, kesihatan kita terganggu. Syukurilah nikmat ini. Dan kita jangan silap faham, dan fahaman kita tentang haid ni jangan menyimpang daripada apa yang Islam ajarkan. Tidak ada benda yang Tuhan buat untuk menyeksa hamba-hamba dia. Dan sebab itu ulama tak benarkan kita lawan. Ikut aturan Tuhan. Tak payah kita buat sesuatu yang menyelisihi aturan Tuhan. Tak apa nak suka. Makruh. Kita pergi makan pil tu, makan pil ni, nak tukar kok nu, nak tukar kok ni. Kalau tak ada sebab, jangan. Sebab apa? Sebab benda tersebut sebenarnya adalah satu sunnatullah, ketetapan Allah. Ketetapan Allah. Mudah-mudahan Allah rahmat kita, Allah berkati kita. Walaupun kita haid, wanita-wanita di luar sana, teruskan ibadat. Jangan tinggal langsung, kerana haid bukan penghalang daripada kita melakukan ibadah dan juga hubungan bersama dengan ahli keluarga kita. Haid adalah urusan peribadi. Tak payah kita pergi bubuh label pula. Maaf, saya sedang haid. Tak payah duk ni kan.
Tak biar benda sulit kan. Ini berkait dengan hal dalam. Mudah-mudahan tuan-tuan, kalau ada masalah rujuk pada ahlinya. Allah Ta'ala telah sebut dalam Al-Quran, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.